Cik Mek molek by Mokti. Nak tahu? Okey. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti. Kali ni Mokti nak share dengan you all semua kuih Cik Mek molek. Cik Mek molek nama diberi. Nyanyilah sikit betul tak? Sedap tak sedap lah cerita. Okey, kuih Cik Mek molek ni Mokti akan bagi juga tips supaya masa goreng tu dia tak pecah dan keluarkan gula. Biasa kuih Cik Mek molek ni banyak terdapat di negeri pantai timur lah. Tapi sekarang rasa-rasanya semua dah tahu kot. Dah banyak dah, mana-mana negeri pun dah ada jual Cik Mek molek ni. Buat Cik Mek molek ni nak kena adunan dia tu betul-betul kita tahulah adunan dia supaya kuihnya tu tak keras. Ada setengah orang buat dia menjadi keras. Kenapa dia menjadi keras? Kenapa air gula dia tu keluar? Dekat sini Mokti akan tunjuk tips dia. Baik, sediakan bahan-bahannya. 4 biji ubi keledek oren, 1 cawan tepung gandum, sedikit bikarbonat, 1 sudu tepung ubi. Ini adalah tips supaya tidak pecah masa kita menggoreng. Okey, baiklah. Ubi, ini adalah ubi keledek oren. Okey. Mula-mula kita kerukkan untuk buang dia punya kulit. Okey. Nak kerukkan terus pun boleh, ataupun nak basuh terus rebuh gitu pun boleh. Nanti dah lepas rebuh, dah sejukkan baru kopek kulit. Itu pun boleh. Okey, Mokti terus keruk lah. Okey, nak ikut cara Mokti pun boleh, atau nak rebus dulu baru kupas kulitnya pun boleh. Okey, selepas keruk-keruk tu kita akan basuh. Teruskan dah boleh rebus. Okey, kuih Cik Mek molek ni sedap tau. Untuk sarapan, kepada yang suka kan. Dia sebenarnya adunan dia ni lebih kurang buat kuih keria. Lebih kurang gitulah. Tapi Cik Mek molek ni lain sikit lah. Keria pun lain sikit lah. Tapi bahan-bahan dia seakan sama. Lebih kurang macam tu lah. Okey, nampak? Dah dikeruk. Dah keluarkan kulit dia tu. Okey, lepas tu boleh potong tau. Kalau nak cepat empuk, potong kecil-kecil. Tak kisahlah nak potong macam mana, tak kisahlah. Okey, kalau potong kecil-kecil tu dia cepat empuk. Macam tu. Kalau tak potong tu dia susahlah nak empuk kan, lambat. Itu je bezanya. Jadi Mokti potong. Jadi sekejap je masa rebus tu, dia sekejap je lah dia dah empuk. Ubi keledek oren ni sebenarnya manis-manis dia tu sedap tau. Dia dah rasa manis sebenarnya. Sesuai lah untuk dijadikan kuih. Okey, baik. Lepas tu basuh dan bersihkan, tuskan dan masukkan air. Boleh rebus. Ready untuk rebus lah. Kat sini Mokti tunjuk detail mana tahu. Bukan apa, kadang-kadang ada orang yang baru nak belajar memang tak tahu, basic pun tak tahu apa. Jadi Mokti buat video ni memang durasi panjang sikit supaya kepada yang belum tahu tu, dari awal sampai akhir dia dapat belajar daripada resipi dan video yang Mokti sediakan ni. Okey, lepas tu bila dah mendidih tu, kalau ada ubi dah empuk tu dah boleh angkat lah. Rebus sehingga mendidih, sehingga empuk. Boleh tuskan lah, tapis, boleh angkat. Okey, boleh masuk dalam bekas tu, sejukkan. Sejukkan dululah, lepas tu boleh lenyek. Kalau nak lenyek dulu pun boleh, tapi takut panas lah kan. Itulah Mokti tunggu sejuk dulu. Lepas tu baru Mokti lenyekkan ubi keledek tu. Nak lenyekkan masa panas pun boleh. Masa panas pun dia cepat kalau kita tekan tu dia cepat lenyek dah. Kalau nak time sejuk pun tak apa, boleh. Janji dia hancur.
Untuk lenyekkan keledek ni, menggunakan tangan kita pun boleh, atau nak menggunakan alat tekan ni pun boleh. Okey, keluarkan ubi yang melekat dekat penekan tu. Okey. Okey, masa ni boleh campurkan dengan sedikit bikarbonat. Tak payah. Ni bikarbonat ni sebenarnya tujuan untuk lembutkan dia punya cik mek molek tu lah. Okey, jangan banyaklah, sikit je sebab ubi keledek tadi pun 4 biji kan. Okey, lepas tu masukkan, ini petua tips ni. Masukkan tepung ubi, 1 sudu tepung ubi. Itu tujuan untuk supaya cik mek kita tu kalau kita goreng dia tak meletup keluar air gula dia. Lepas tu masukkan 1 cawan tepung gandum. Okey, 4 biji keledek tu bersesuaian lah dengan 1 cawan tepung gandum. Jangan banyak tepung tau, nanti keras. Cik mek molek ni, kalau cik mek molek tu keras, itu tandanya itu banyak tepung daripada keledek. Okey. Okey, lepas tu dah jadi bentuk dough tu. Okey, ambil sedikit, lepas tu gentil bulat-bulat ini gentil bulat-bulat ni supaya senang kita nak bentukkan dia. Tak perlu nak tarik-tarik lagi, betul tak? Okey, buat bentuk macam Mak Teh buat dalam video tu. Jadi kemas. Kalau nak ambil dah perlu tarik-tarik lagi. Maknanya kita dah bentukkan tu, senang kita nak ambil, terus kita bentukkan. Okey, bujur-bujur. Okey, bulatkan. Okey, nampak? Okey. Ready. Ni senang kita nak bentukkan bentuk cik mek molek tu. Jadi molek. Lepas tu gula putih biasa pun boleh, nak gula perang pun boleh. Mak Teh guna gula perang, mana-manalah terpulang, atas selera. Okey. Okey, lepas tu taburkan sedikit gandum atas pinggan tu supaya lepas kita dah bentukkan dia tu, letak dia tak melekat. Okey, bentukkan. Okey, ambil yang tadi adunan yang kita dah bulat tu, tekan-tekan bentuk macam dekat tangan Mak Teh tu. Lepas tu masukkan gula ke dalamnya. Jangan terlalu banyak okey, agak-agak je biar boleh menutupi gula tu. Lepas tu tutup perlahan-lahan. Kemudian gelek-gelekkan dia supaya tertutup rapat. Okey, untuk bentukkan bucu dia tu, okey, tekan dekat tepi sekali tu, gelek-gelek. Sama macam Mak Teh buat tu. Tekan dekat situ, gelek-gelek. Jadi terbentuk bucu dia yang cantik tu. Ni kuih cik mek molek mesti ada tajam-tajam sikit tau. Baru rasa kuih cik mek molek tu. Macam ni lah bentuk dia. Okey, dan seterusnya buat lagi sampai habis. Okey, Mak Teh tunjuk lagi biar faham dan boleh belajar. Okey. Okey, 3 kali Mak Teh tunjuk Okey. Okey. Tekan-tekan. Biar tertutup gula tu. Okey, tutupnya rapat supaya tak terkeluar tu. Okey. Gentil-gentil dia tu. Okey, lepas tu tekan jari tepi tu untuk bentukkan bucu dia tu, bucu tajam macam tu. Baru comel cik mek molek kita ni. Comel lote orang kata. Itulah. Okey, tekan. Lebarkan dia tu. Okey, masukkan gula. Lepas tu tutupkan. Biar tertutup semua gula tu. Okey, gelek-gelek. Okey, lepas tu dekat bucu tepi tu gelek-gelekkan supaya bucunya tajam. Okey, dah siap. Macam itulah. Senang je buat cik mek molek ni. Bahan-bahan pun senang. Okey. Nampak? Okey, dah terbentuk. Okey, buatlah sampai habis. Jeng-jeng. Inilah hasil kerja keras kat dapur. Dapatlah semua. Mak Teh siapkan semua adunan tadi. Inilah yang dapat ni. Cantik tersusun tu. Okey, nanti kita akan goreng. Okey, panaskan minyak. Okey, api nak kena api yang perlahan sahaja. Jangan terlalu
besar, takut nanti hangus. Lepas tu tak masak dalam. Okey. Api yang perlahan. Okey, masukkan satu persatu cik mek molek tu ke dalam kuali. Lepas tu balik-balikkan cik mek molek tu. Pastikan jangan sampai hangus. Okey, nak kena tengok lah. Okey. Goreng sampai kekuningan. Garing kekuningan dah boleh angkat. Nampak tak? Sedapnya, cantik dan sedap. Kejadian dia tu. Nampak? Kejadian dia tu nampak. Ni dah boleh angkat dah ni. Dah kekuningan, dah cantik dah kejadian dia. Tak ada pecah pun. Satu pun tak ada pecah. Sebab Mak T dah campurkan tadi sedikit tepung ubi. Satu sudu tepung ubi. Jangan banyak tau. Satu sudu je. Lebih kurang macam tu lah. Itu petuanya. Okey. Lepas tu boleh angkat. Okey. Ni. Okey. Lepas tu alas dengan tisu lah supaya meresap minyak. Okey, angkat satu persatu. Okey, alas dengan tisu supaya minyak tu meresap. Hati-hati tau, masa ni panas tau minyak tu. Okey, nampak? Dah cantik kejadiannya, dah siap. Okey, lepas tu ulang sampai habis. Yang kita dah buat tadi tu, gorenglah sampai habis. Okey. 2 kali gorengan ni dah habis lah. Ini untuk 4 biji keledek tadi. Banyak jugalah dapatnya. Lumayan jugalah kan. Bolehlah untuk makan. Ini sekali hadap je anak-anak Motih ni. Makan ramai-ramai memang lah. Orang memang suka betul. Okey, jeng, dah siap. Nampak tak cantik kan? Panas lagi ni. Bentuk dia pun tajam, kulit dia pun rata, cantik. Dan lembut. Dah siap. Kepada anda kat luar sana tu, kalau ingin mencuba resipi dan cara Mak T buat ni, silakan. Okey. Mak T potong kat tengah tu, nampak? Gula dia tu cair lah. Maknanya adunan masa kita goreng tadi tu memang dia betul-betul dah masak dalam. Guna api yang perlahan. Gula kat dalam tu dah cair. Apabila digigit, memang sedap. Rasa manis-manis dia tu, rasa keledek dia memang sedap, lembut. Okey, selamat mencuba ya. Jika anda rasa resipi Mak T ni bermanfaat, boleh share kat luar sana. Share sebanyak mungkin. Biar ramai yang dapat manfaat dari resipi yang Mak T sediakan ni. Cik Mek ni sesuai untuk berbuka puasa pun boleh, atau minum petang, sarapan pagi. Sesuailah kuih-kuih yang manis-manis ni kan. Alhamdulillah. Siap juga Mak T siapkan kuih Cik Mek Molek. Cik Mek Molek nama diberi. Itulah kuih Cik Mek Molek. Senang kan buatnya? Anda boleh mencuba. Okey. Salam sayang daripada Mak T. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.